perkongsian beliau. Diharapkan semua untuk dapat off kamera dan juga mikrofon lah masing-masing. Okay, dan juga diingatkan sama-sama lah kita ajak kawan-kawan kita yang lain, ahli keluarga kita yang lain dalam untuk kita nak mengisi masa yang ada ni sebelum menunggu waktu berbuka. Okay, jadi boleh saya tahu Ustazah Siti Hawa dah dekat situ ke? Ada Naim. Ada. Okey Ustazah. Okay, insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan ulul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, siri yang ini adalah siri yang terakhir untuk kita punya siri 30 minit Iftar Ramadan 2022. Okay, jadi sebelum tu elok saya perkenalkan Ustazah Siti Hawa dulu. Penceramah kita hari ini iaitu bekas pensyarah saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Pusat Asasi Gambang. Okay, Ustazah, terima kasih Ustazah kerana datang. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu bagaimana Rasulullah SAW mendidik para remaja. Kenapa kami memilih tajuk ni? Kerana ini juga adalah tesis Ustazah Siti Hawa sendiri untuk melayakkan beliau dapat PhD lah, dan insyaAllah ini apa yang akan dikongsikan oleh beliau dalam perkongsian insyaAllah kita kali ini. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Siti Hawa binti Ahmad untuk memberikan perkongsian tentang tajuk kita, bagaimana Rasulullah mendidik remaja, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Naim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwati, sudah biasa macam tu kan. Okay, apa khabar semua? Masya Allah kan, para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Masya-Allah. Apa khabar adik-adik? Apa khabar semua para penuntut ilmu? Masya-Allah. Harapnya kita makin dekat dengan Allah SWT dalam 10 hari yang terakhir insya-Allah. So, sama-sama kita meningkatkan ibadah kita untuk mengejar Lailatul Qadar kan. Di mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kan. Jadi insya-Allah hari ini insya-Allah saya akan berkongsilah sedikit lah kan. Tak banyak lah insya-Allah, kita dalam 30 minit, tapi insya-Allah moga-moga ada manfaat lah. Okay, so macam tadi Naim beritahu, so ini adalah sebahagian daripada tesis saya lah. Okay, so insyaAllah kalau ada penambahbaikan ataupun ada sebarang teguran ke saya lalukan. Okay, so bismillah. Bagaimana Rasulullah mendidik remaja kan? Okay, so bila kita cakap pasal remaja, okay, dia termasuklah syabab. Okay, sebab dia ada beza sikit. Kalau macam Melayu ni, dia macam ada beza sikit lah. So macam remaja ni daripada umur macam daripada 7 tahun sampailah ke 15 tahun, okay, dipanggil remaja. Lepas tu dia belia. Okay, tapi kalau macam dalam yang saya maksudkan ni adalah syabab lah. Maknanya dalam umur kita lah Okay. Okay, so hari ni, okay, kalau syabab ni, okay, kalau ikutkan kata yang berdasarkan kajian saya lah okay, kalau daripada ilmuwan psikologis, so dia kata dia adalah syabab ni siapa? Okay, remaja ni siapa? Belia kita lah Okay, so daripada umur baligh, kalau kita dah sampai baligh, sampailah maknanya daripada 15 sampai 40. Okay, so para ikhwati sekarang kat sini, so termasuk tak? Antum syabab tak? Syabab lah kan? Saya rasa semua syabab lah ni. So termasuklah saya insyaAllah. Okay, so maksudnya kita ni semua dalam golongan syabab lah.
Sebab yang ni berdasarkan daripada ayat Quran, dan kalau kita tengok pun tarikh belia di Malaysia ni maksudnya daripada 15 sampai 40, walaupun adalah yang hari tu dia kata nak ubah 15 sampai 30 kan. Okay, so kalau dia ikut Quran pun kalau kita nampak maknanya semua itu daripada perkataan buluk sampai 40. Okay, so baligh lah. So macam kalau kita tahu baligh tu maknanya kalau lelaki dia dah ihtilam, dia bermimpi. Kan, kalau perempuan dia datangi haid lah. Okay, sampailah umur 40. So itu dikira syabab lah. So sekarang kita dalam umur belia lah. Okay, so sama juga yang ditarikkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim Tanzil. So dia mengatakan juga bahawa umur syabab adalah ada juga, maknanya khilaf lah umur ni dia tak semesti pada umur. Maknanya bukanlah umur satu umur spesifik, sebab dalam kajian saya ada ulama yang mentarifkan syabab tu berdasarkan uruf, berdasarkan culture. Okay, so ada juga syabab yang ditarifkan mengikut kepada fizikal. Okay, diikut lah. Diikut ni dia bukan, okay kita cakap okay 15 dia mesti syabab, tak. Okay, so dia berubah lah. Okay, so psikologi pendapat dia macam ni. Kan, okay, kalau daripada Al-Quran dia daripada asalkan dia bukan kanak-kanak. Kan, kalau kanak-kanak kita panggil ulam. Kan, okay, so daripada mana dia bukan kanak-kanak dan sampailah umur 40, maka itu dikira syabab. Okey, itu daripada Imam Al-Baghawi dalam menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat 10. Okey, dan Saidina Ali pun dia cakap kan, apa pentingnya syabab ni? Kan, kenapa kita ni penting? Sebab Saidina Ali dalam satu kata-kata Saidina Ali kata apa tau? Saidina Ali kata kalau kita nak tengok negara pada masa depan, maka kita kena tengok syabab pada hari ini. Nak menunjukkan bahawa ni kita penting. Maksudnya kalau kita tengok kan, macam mana kita remaja kita pada hari ni? Adakah diorang ni bergaul ataupun menari dekat TikTok ke? Kan? Atau macam mana kan kalau kita tengok kan? Adakah diorang ni sibuk mengejar populariti ke? Kan, sibuk nak jadi famous ke? Ataupun sibuk menuntut ilmu ke? Ataupun sibuk memikirkan macam mana hala tuju negara ke? Maka itu akan mencorakkan negara kita pada masa hadapan. Maka Sayyidina Ali kata macam itulah. Sebab itulah dalam ada satu dialog bila Abu Bakar ada orang tanya Sayyidina Ali kan. Waktu tu Sayyidina Ali ni jadi khalifah. Lepas tu ada orang tanya kan, Ali kenapa kan pada zaman kau memerintah negara kecil-kecil lah, rakyat teruk kan, tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar bagus. Kan, mana Sayyidina Abu Bakar bagus. Lepas tu siapa tahu jawapan dia? Siapa pernah dengar cerita ni? Tak pernah Okay. So tahu tak Sayyidina Ali cakap apa? Sebab pada zaman Abu Bakar pengikut dia adalah aku. Pada zaman aku merintah, pengikut dia engkau. Jadi sebab itulah negara jadi korup, jadi tak elok sebab netizen dia macam kau. Macam itulah kan. Jadi macam masing kita ni, maknanya pada zaman sekarang ni, maknanya kalau kita nak tengok kan macam mana negara kita akan berlaku, macam mana pembentukan negara kita pada 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, maka kita tengok remaja sekarang. Adakah diorang kisah macam mana apa yang nak berlaku pada negara ni, agama kita macam mana, remaja macam mana, kan, pendidikan macam mana. Maka kita tengok syabab pada hari ini. Maka betul lah, dan saya bersetuju pada Sayyidina Ali lah, kan. Maknanya sebab itu diorang kata kalau kita negara tu baik dan buruk negara tu bergantung pada remaja. Kalau remaja tu baik, maka negara yang akan dicorakkan, Masya Allah, debak sugoi, kan, kalau kita kata macam tu kan. Okay? Tapi kalau macam maknanya remaja sekarang, kan, kita sekarang maknanya dalam keadaan yang rosak, maka no wonder lah akan berlakunya kerosakan pada negara kita pada masa hadapan. Okay, dan siapakah antara sahabat-sahabat yang dalam umur syabab pada zaman Rasulullah SAW? Antaranya yang macam kita tahu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni pada umur 15 tahun telah mengikut Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dan Zaid bin Thabit ni Masya Allah sangat pintar. Kalau mengikutkan riwayat, Zaid bin Thabit ni dia Masya Allah, dia boleh menguasai bahasa Yahudi. Kan, kalau kita boleh tak kan? Macam kita mungkin hari ni bahasa apa? Kan? Okay. Tapi maknanya Zaid bin Thabit ni dia boleh menguasai dalam masa sebulan sahaja pertuturan dan tulisan. Masya Allah kan. Menunjukkan dia syabab tapi otak dia sangat cergas. Okay. Tu tak termasuk lagi dia adalah penulis wahyu. Kan. Kutabul Wahyi. Lepas tu Samurah bin Jundab pun. Dia pun join Ghazwah, join perang pada umur 11 tahun. Masya Allah kan.
Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pun dia berperang pada umur 11 tahun. Masya Allah. So menunjukkan ramai syabab pada zaman Rasulullah SAW. So khilaf lah riwayat tapi yang ni lah antara riwayat mengatakan ni lah antara syabab banyak lagi lah. Okay. So kalau kita rujuk pula kan, kalau kita tengok pula tadi pada zaman Rasulullah SAW, siapakah syabab yang Allah sebut dalam Al-Quran? So ni berdasarkan kajian saya. So saya nampak yang Allah sebut adalah Nabi Ibrahim. Kalau kita tak percaya, kita boleh refer dalam surah Al-Anbiya ayat 60 kan. So Nabi Ibrahim ni kalau kita ingat, Nabi Ibrahim dia memusnahkan kan, dia sangat dalam dakwah dia, Masya Allah kan, Nabi Ibrahim dia sangat berani sehingga dia memusnahkan berhala-berhala dan dia meletakkan kapak pada satu bahu berhala yang besar kan. Dia sangat beranilah dan Allah merakamkan dia dalam umur syabab. So maknanya syabab ni sebenarnya dia ada apa? Dia ada kekuatan. Tapi kat mana dia salurkan kekuatan dia dengan betul? Adakah kat TikTok? Adakah komen? Adakah menjadi kan keyboard warrior? Kan kat mana syabab kat sini kan? Kalau kita tengok kisah Nabi Musa pula, kan Musa dalam surah Al-Kahfi, macam mana dia menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Dan dalam surah yang lain, Nabi Musa kan ketika dia membantu dua orang perempuan anak Nabi Syuaib kan. Yang dia membantu untuk memberi air kepada binatang ternakan dua orang anak Nabi Syuaib kan. So lepas tu sampai anak Nabi Syuaib ni, salah seorang tu dikatakan inna man istajarta inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Maka syabab ni dia kuat dan dia beramanah. Itu menunjukkan bahawa Nabi Musa sangat kuat dan amanah. Maka inilah ciri-ciri syabab yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam seterusnya surah Yusuf, Yusuf alaihi salam. So Yusuf dalam surah Al-Qasas, macam mana Allah merakamkan kisah Nabi Yusuf yang ketika digoda oleh Imratul Aziz. Saya tak sebut Zulaikha lah, sebab Zulaikha tidak ada dalam tafsiran ataupun Allah tak sebut dalam Al-Quran nama Zulaikha lah. Tapi yang Imratul Aziz lah. So maksudnya Nabi Yusuf kan betapa tampannya. Tapi dalam masa yang sama Nabi Yusuf boleh menjadi, kalau ikut tafsiran, Menteri Keuangan kan, bendahara. Pada zaman Nabi Yusuf di Mesir kan. Maka ini maknanya figura-figura kalau kita nampak kan, macam mana remaja ataupun syabab yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan macam kita tahu juga Imam Malik bin Anas, Imam Al-Bukhari, mereka sangat Masya Allah kan, cergas kan. Maka inilah syabab lah. Ini secara ringkas lah. Seterusnya, kalau kita pergi kepada seterusnya, siapa itu syabab. Sekarang kalau berdasarkan, macam mana kan, baru sekarang kita masuklah intro. So macam mana Rasulullah mendidik remaja? Kalau kita lihat kat sini kan ya akhwati, so Rasulullah mendidik remaja, didikan Rasulullah sangat berstrategi. Dan daripada kajian saya lah, kajian saya yang penuh kelompongan dan kelemahan ni, so ada 4 ciri macam mana Rasulullah fokus. Pertama dia sudut rohani. Rohani kan, maknanya daripada sudut spiritual, macam mana Rasulullah mendidik remaja. Yang kedua di sudut emosi. Kalau tengok gambar emoticon tu kan, motion kat situ, so adalah daripada emosi. Lepas tu di sudut fizikal, dan yang keempat di sudut mental. Maka yang inilah yang saya dapatilah daripada hadis-hadis yang saya istiqra' lah. Tapi saya tak ambil semua hadis lah, sebab masa kita 30 minit je hari ni. So insyaAllah kan kalau berkepanjangan nanti kita boleh bincang lagi. Ala kulli hal. Seterusnya, so kita pergi kepada hadis yang pertama, macam mana Rasulullah SAW mendidik kita syabab ni. Kalau kita tengok daripada hadis ni, hadis ni saya rasa semua famous dan semua orang boleh tahu lah kan hadis ni kan. Hadis yang Abdullah bin Abbas dia naik di belakang Rasulullah SAW. Lepas kat situ juga Rasulullah didik Abdullah bin Abbas ni tentang akidah. Tengok. Macam mana nak masukkan unsur spiritual. Menunjukkan bahawa kalau kita tengok kat sini, saya percayalah semua kat sini pernah baca kan hadis ni kan, yang Rasulullah kata ittaqullah kan, Rasulullah kata jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kita nampak benda simple tapi dia berlaku dekat mana? Kan, atas kuda. Nak menunjukkan bahawa kalau ada cikgu-cikgu kat sini kan, so kita jangan fokuskan bahawa pendidikan tu dia berlaku secara formal sahaja. Tidak. Maka dia juga berlaku informal.
Maka maknanya kalau kita nak pesan kepada kawan-kawan kita, tak semestinya kan, okey, masuk kelas, kita kena buat Google Meet dulu. Tak semestinya. Kan? Okay. So maksudnya kalau kita lepak dengan dia ke, kan, kalau maksudnya macam ni lah cara kalau kita berpesan dengan kawan kita. Jadi kalau kita nampak kat sini macam mana Rasulullah didik, pertama, tak bertempat. Maksudnya tak formal berlaku pendidikan tu. Lepas tu tengok macam mana Rasulullah ada tak? Dia cakap, kul huwallahu ahad. Maknanya itu ayat hadis, ayat Quran lah kan. Tapi bila Rasulullah dengan remaja, tengok Rasulullah cakap macam mana. Dia maknanya subhanallah kan. Rasulullah cakap, maknanya santai lah kan. Duduk dekat atas unta ataupun atas kuda, riwayat kan. Jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Kan, maknanya kalau kita minta tolong, minta tolong kat Allah, kan. Maknanya kalau kita nak minta kat Allah, kan. Maknanya dia tak berlaku secara formal menunjukkan bahawa kalau bab akidah, bab spiritual ni tak semestinya kita kena datang kelas. Tak, saya tak nafikan yang formal, tapi informal pun perlu kita tengok lah. Maknanya benda-benda macam ni kalau dia masuk dalam hati remaja, subhanallah kan, maknanya Rasulullah cakap dan Rasulullah, kalau ikutkan kajian saya, maksudnya betul-betul belakang Nabi, menunjukkan bahawa bila kita nak bercakap dengan kawan kita, maknanya kita sebagai remaja ni, kita mesti ada repo yang kuat. Kita mesti ada hubungan yang kuat. Jadi kat situ Rasulullah SAW, bila Rasulullah cakap dengan remaja ni, maknanya Rasulullah cakap dengan penuh apa? Kasih sayang. Subhanallah. Kan? Rasulullah tak cakap, engkau sini? Tak ada. Kan? Maknanya dalam keadaan yang dekat. Kan? Maknanya dekat, tapi Rasulullah punya point tu, Masya Allah, deep kan? Tentang akidah. Kan? Maknanya Rasulullah cakap, kamu hendaklah beriman kepada Allah. Tak ada. Rasulullah cakap, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga ni apa? Jaga ni ada juga yang tafsiran syarah hadis menunjukkan bahawa jaga solat. Tapi kat sini ada juga yang tafsiran syarah hadis, jaga ni adalah husnuzon dengan Allah. Dia bertepatan dengan hadis qudsi lain. Maknanya kalau kita bersangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah adalah seperti mana yang kita sangkakan. InsyaAllah aku sihat, insyaAllah, contohlah kan. Contoh kalau kita ada yang diuji dalam kesihatan, dalam insyaAllah aku sihat, insyaAllah kan. So maknanya insyaAllah Allah akan sihatkan kita. Maknanya insyaAllah aku boleh dapat faflat ni, insyaAllah aku dapat dilis ni, insyaAllah aku boleh amal ilmu ni, kan. Maknanya kita husnuzan dengan Allah, Allah izinnya. So insyaAllah dia seperti mana yang kita sangka kan. Jadi inilah antara macam mana Rasulullah mendidik kita bahagian akidah. Maknanya kita jaga Allah, kita minta pertolongan pada Allah. Lepas tu kita kena yakin bahawa kalau ada orang pun dia nak buat tak elok ke kita, dia komen tak elok lah kan, so kita pun down dekat IG kita ke dekat FB ke, kan. So jangan risau, kan. Maknanya macam mana Rasulullah cakap, kalau orang tu dia berkumpul nak buat tak baik pun kat kita, tapi dia tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Kan. Sama juga kalau rezeki kita tu, maknanya kalau memang Allah tak adakan itu rezeki kita, maka dia tetap menjadi rezeki kita. So macam ni Rasulullah, nampak tak santai je. Rasulullah didik Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah seorang remaja. Seterusnya, kita pergi kepada seterusnya. Dalam riwayat lain juga sama juga, jagalah Allah. Semuanya kenal Allah pada waktu senggang, maknanya pada waktu yang kita tak waktu senang, kan. Maknanya Allah akan kenal kita pada waktu susah. Maka ini pun contoh macam mana Rasulullah mendidik kita dari sudut spiritual. Maknanya kita kata insya-Allah Allah ada ni. Ya Allah, Allah tahu ni. Ya Allah, Allah tahu betapa susahnya aku. Macam mana aku face dengan masalah kesihatan contohnya. Lepas tu aku nak belajar lagi, kan, contohnya. Maknanya Allah tahu semuanya. Maka macam ni lah Rasulullah didik kita. Maknanya kita remaja, sebab Rasulullah tahu kita remaja ni dalam kita kat sinilah kita penuh dengan rebel, kita penuh dengan kita punya emosi dalam keadaan yang tinggi, kita punya kemahuan kita sangat tinggi. Maka kat sinilah ni Rasulullah cakap kan. So Rasulullah didik macam ni lah kepada remaja. Seterusnya. Dan seperti mana yang kita tahu, ada hadis yang Rasulullah beritahu bahawa antara remaja yang dicintai Allah dan 7 golongan yang dapat masuk naungan Allah adalah pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Kenapa beribadah kepada Allah? Sebab pada zaman remaja ni biasanya biasanya remaja ni dia adalah syahwat yang kemuncak. Maknanya kalau ikut syarah hadis, maknanya kemuncak, maknanya
remaja ni itulah syahwat dia paling kemuncak. Sebab itulah kita ada cenderung kan, kita suka kepada different gender, kan, kita nak try buat something yang kita tak pernah buat, maka inilah remaja. Maka sebab itulah Allah kata, jadi golongan antara golongan yang dapat naungan Allah pada hari kiamat ni, kan, maksudnya dia pemuda, maknanya remaja ni yang sibukkan diri dengan ibadah. Okay, so maknanya dia maksudnya dia boleh, maknanya dia boleh ikut hawa nafsu dia, tapi dia tahan diri dia. Maksudnya nak cakap bahawa remaja dia perlukan disiplin lah. Okay, itu bahagian rohani. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya ini hadis yang kalau ikhwati kan, antum pernah dengar kan? Okay, hadis yang seorang remaja dia datang pada Rasulullah SAW dan dia minta izin pada Rasulullah SAW untuk berzina. Kan, saya rasa rata-rata semua pernah dengar. Okay, hadis-hadis ini riwayat Imam Bukhari. Okay, so hadis ni kalau kita nampak bahawa Rasulullah SAW mengajak kita lah remaja untuk proactive thinking. Okay, so apa itu proactive thinking? Okay, kalau kita nampak sini, okay, so seorang remaja dia datang pada Rasulullah SAW, dia nak minta izin berzina. Tapi ada tak Rasulullah tu jawab? Tak. Nampak tak method macam mana Rasulullah nak didik kita remaja? Kalau benda-benda yang melibatkan bila kita nak berfikir, nampak tak? Rasulullah tanya dulu soalan. Kan? Okay, so Rasulullah tanya kan, okay, kalau dia berlaku pada mak kamu okey tak kalau zina ni berlaku pada mak kamu? Sebab tadi kan dia minta izin dengan Rasulullah kan, dia nak berzina kan. Maka maknanya Rasulullah ambil step back. Okay, so one step back, okay, untuk bawa berfikir. Maknanya kalau kita remaja hari ni, so kalau kita nak buat satu, kita fikir dulu, apa kesan dia sebelum aku type, kan, apa kesan dia kepada emosi orang tu, kan, okay. Maknanya Rasulullah tanya kat pemuda ni, kan, kalau dia berlaku pada mak kamu, pada anak kamu, kan, kalau pada adik perempuan kamu, pada makcik kamu, kan, dan akhirnya nampak tak macam mana Rasulullah mendidik remaja ni sangat lemah lembut, dan Rasulullah start dengan bertanya, dan akhirnya Rasulullah tutup dengan doa. Maknanya pemuda tu, maknanya remaja tu akan fikir sendiri, kan, dia kata, apa baik ke tak baik bila aku nak buat sesuatu. Maka ini cara pemikiran Rasulullah SAW mengajar. Maknanya cara saya nampak lah kan, daripada kajian saya bahawa Rasulullah daripada kajian ulama' jugalah. So saya hanya istimbat sikit je lah kan. Okay, so maknanya Rasulullah mengajar untuk cara proactive thinking. Cara berfikir, kita step back tapi kita fikir dulu apa kesan dia, proaktif. Apa beza proaktif dengan reaktif? Reaktif kita tunggu benda tu berlaku, okay, barulah kita, okay, apa respon kita. Tapi proaktif ni, kita dah fikir dulu. Itu proaktif. Maknanya kita fikir dulu sebelum kita buat. Fikir dulu sebelum buat. Fikir dulu apa kesan dia. Kalau aku post gambar aku yang berpudah ni contohlah kan. Okay, kalau aku post dekat Sokmed, kan, aku dah berpudah, what's the point aku post, contoh kan. Okay, so kita fikirlah dia punya baik buruk dia. Ini cara Rasulullah SAW mengajar remaja. Nampak? Rasulullah tanya, maknanya dia tahu sendiri. Akhirnya ada tak Rasulullah kata, okay, kamu tak patut zina. Tapi bila Rasulullah buat macam ni, automatically, maknanya remaja, dia tahu dah. Maknanya dia ada jawapan. Kan? Dan akhirnya Rasulullah mendoakan dia kan. Okay, so Masya Allah, bagi saya didikan Rasulullah ni sangat, Masya Allah, sangat bagus lah. Jadi daripada sini pun kita boleh mengajak, kita boleh ambil iktibar bahawa Rasulullah ajak remaja untuk berfikir. Itu yang pertama. Yang kedua, tukar mindset kita, jangan fikir pada diri kita je, tapi fikir pada orang lain juga. Maknanya kesan dia pada kolektivis, maknanya pada orang lain juga. Yang ketiga, kalau kita nampak kat sini bahawa remaja tu dia ada masalah dan dia mengadu pada asatizah, maknanya dia mengadu pada Rasulullah SAW. Sebab itulah kita tak nafikan bahawa Imam Syafi'i dulu pun, bila Imam Syafi'i ada masalah, dia kata apa? Kan dalam satu syair kan, syakautu ila waqi'. Jadi Imam Syafi'i pun bila ada masalah, dia mengadu pada ustaz dia. So kalau kita ada masalah pun kan, kita mengadulah pada ustaz kita, pada ustazah kita yang kita percayai kan. So tanyalah ustaz, apa pendapat ustaz saya macam ni saya macam ni lah ni kan. Okay, so bertanya ataupun meluah kepada asatizah. Sebab kalau kita nampak kat sini bahawa pemuda tu datang dan dia tanya pada Rasulullah SAW dan dia minta izin lagi. Okay, lepas tu yang ketiga, apa pengajaran dia? Kan, apa yang kita boleh nampak bahawa jangan cepat label. Jangan cepat melabel ataupun menghukum lah. Tanya dulu. Kan, contohlah satu hari kita nampak, contohlah nama orang tu contohnya Nobita lah. Lepas tu kita kata, okay, Nobita ni bagus kan. Okay, kita nampak Nobita ni alim apa semua. Tapi tiba-tiba satu hari kita nampak dia tepi pantai, dia boleh lari pakai boxer je. Tapi Nobita ni alim kan. Kita pun
Lepas tu kita kata, dia ni kenapa berlari pakai boxer? Tapi aku tahu kat kampus ni dia bagus lah. Kan? Rupa-rupanya, kita pun call kan. Nobita, kau kat mana ni? Kau dekat tepi pantai Lepas tu cakap, aku kat tepi pantai ni. Okay, lepas tu kita pun terus ambil kan. Kita pun record dia. Lepas tu kita pun post. Tengoklah Nobita ni. Dia ni ada jawatan. Dia ni Makruf Club punya AJK contoh kan. Tapi kau tengok dia buat macam mana kan. Kita cepat sangat melabel. Rupanya kita tahu, rupanya tadi dia tandas rupanya. Lepas tu ada orang cuit seluar dia. Tu dia boleh lari tu, dia kejar orang yang cuit seluar dia. Maka itulah masalah kalau tak tabayun. Maka kat sini Rasulullah ajak kita apa? Jangan cepat hukum, tapi tanya dulu. Tanya dulu kan. Kau kenapa kau couple? Sebenarnya kau macam mana? Sebenarnya aku tak tahu pun nak contoh kan. So tanya dulu. Jangan cepat tabayun lah. Jangan cepat menghukum. Yang keempat, macam tadi saya cakap kan, proaktif yang Rasulullah ajak kita untuk fikir step back dulu apa kesan dia. Okay, lepas tu santuni dia dengan baik. So janganlah tanya dia, maknanya janganlah terus pukul dia ke, kan. So maknanya dengan cara yang baik. Okay. Tapi dah 6.30 ni macam mana ni Naim? Okay, Ustazah, mungkin kita boleh drag 5 minit sebab tadi kita start lah 5 minit lambat. Okay. Okay, so tak apa, tak banyak dah slide. Okay, insyaAllah. Okay, lagi 2 je. Okay. Yang ketiga macam mana pula? Okay, tadi sebab saya kata yang saya nampak Rasulullah sangat berstrategi dalam mendidik remaja. So tadi kita dah habis pasal rohani, spiritual dan sebagai intelek. Macam mana Rasulullah ajak kita berfikir. Dan yang ketiga adalah emosi ataupun diri lah. Okay, so kalau dah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata, Rasulullah pegang bahu Ibnu Umar. Anak Umar ni. So Rasulullah kata, jadilah kan, kun fid dunya ka'annaka gharib, kan, au abiri sabil. Maknanya jadilah kita kat dunia ni adalah sebagai seorang musafir ataupun perantau. Nak menunjukkan bahawa kita hidup tak lama, kan. Maknanya kalau famous yang kita lah contohnya dekat Swapmed ke, kalau benda tu yang kita kejar, maka benda tu tak kekal lah kan. Kan. So sebab itu orang kata kan, jangan kejar manusia mati. Kejar Allah abadi. Kan. Okay. Jadi maksudnya kalau daripada sini kita nampak bahawa Rasulullah beritahu pesan kan. Kalau macam remaja ni kita sangat, mungkin kadang-kadang kita lupa. Kita nak ni, kita nak tu. Kita sangat bersemangat kan. Okay. Jadi Rasulullah kata apa? Dunia ni sangat kejap sangat. So kita jangan, kalau benda ni, contoh plan A kita tak jadi, moving on, pergi ke plan seterusnya. Kan? Maknanya jangan selesa pada satu tempat lah. Jangan selesa pada comfort zone. Kan? Kita pergi kepada tempat lain. Maknanya kita maknanya ni sementara je. Kalau kita dalam keadaan susah sekarang, insyaAllah kesusahan kita tu tak lama. Okay? So maknanya kita dan dunia ni maknanya sebagai musafir, maknanya kita tahu bahawa kita tak duduk lama. Kan? Macam contoh kita duduk kat RNR, contohlah RNR Tapah, kita nak balik Penang. Kan? So tak lama. Kan? Kejap je kan. Lepas tu kita akan bergerak balik. Kan? Okay? Dan Rasulullah juga berpesan, maknanya kalau kita buat di waktu petang, jangan tangguh pada waktu pagi. Maksudnya jangan tangguhkan kerja. Okay? Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi inilah saya rasa pesan Masya Allah kan kepada remaja, maknanya kita jangan selesa pada satu tempat, jangan selesa kan pada satu tempat, tapi kita selalu improve dirilah. Okay? Improve skill kita, improve ilmu kita, improve banyak kan. Maknanya kalau macam contohnya remaja kan, mungkin kita satu hari kita akan nak kahwin, apa ilmu rumah tangga, kan. Kalau dalam belajar, kalau kita dah tahu method ni, apa pula method ni, apa pula ni, so kita nampak banyak angle. Kan? So maknanya kita kita selalu koleksi diri, kita muhasabah diri dan kita improve, kan. Okay? So kita jangan stay pada satu tempat. Okay. Dan seterusnya insyaAllah hadis yang terakhir pada hari ini adalah hadis wasatiyah. Okay. Wasatiyah ataupun seimbang. Okay, wasatiyah ataupun seimbang. Okay, Nabi pun mengajar kita bahawa macam contoh bila kita buat sesuatu, kita hendaklah tak ifrat wala tafrid. Okay. So maknanya kita seimbang lah. Maknanya kalau dalam hadis ni ada seorang sahabat ni, kalau dia berpuasa dia tak berbuka. Kan. Kalau dia solat dia tak tidur malam. Lepas tu dia kata dia tak mendekati isteri dia. Lepas tu Rasulullah kata apa? Kan, jangan macam tu kan. Rasulullah kata puasa dan berbuka, solat, kan, tapi tidurlah juga.
Dan kalau macam pada isteri, maknanya kamu pun ada hak. Maknanya setiap tu kita kena bagi kan hak kita. Contoh, kalau macam ni kan, kalau macam ni kita sebagai remaja, bila sebab Rasulullah kata maknanya semua tu perlu wasatiyah, perlu seimbang. So kita senaraikan, kita ni siapa? Kita adalah kita adalah anak. Kita adalah anak, okay? Kita adalah anak. Okay. Lepas tu kita adalah student. Kan? Kalau kita kerja mungkin kita adalah majikan. Okay. Lepas tu berapa macam contoh kita adalah cucu kan. Contohlah kan. Kita adalah yang paling utama adalah kita adalah hamba Allah. Maka semua tu dia perlu seimbang. Maka maknanya kalau ikut ulama lah, yang ni saya baca kajian ulama, so ulama kata apakah masa yang terbaik? Masa yang terbaik adalah bila kita tahu waktu yang terbaik kita buat tu, maknanya kita menunaikan hak pada waktu yang kita tengah facing. Contohlah, okay, contoh pada hari raya kan, okay, kita pun tengah adakah elok pada waktu raya kita study? Taklah kan. Maknanya pada waktu raya contohnya orang datang rumah kita, apakah benda yang paling bagus waktu kita buat? Layan tetamu. Waktu solat, tapi bila waktu solat kita dengar azan je, apa yang paling terbaik kita buat? Tinggalkan semua benda dan kita pergi solat. Maka itu yang waktu yang terbaik kita buat. Okey, waktu kita belajar sungguh-sungguh. Waktu kita main sungguh-sungguh. Bukan tak boleh main. Okay. Kita dah habis assignment. Okey, lepas tu waktu tu tak kacau waktu solat. Okey, nak main game. Main lah, tak ada masalah. Selagi mana dia tak maksiat lah dan tak langgar waktu kan. Maka semuanya perlu diletakkan secara seimbang. Islam tak adalah melarang. Okey, contohnya orang suka pada different gender. Boleh, tak ada masalah kan. Tapi macam mana, apakah langkah yang kita buat selepas tu? Kan? Itu yang akan mencorakkan lah. Sama ada perbuatan kita tu menjuruskan kepada dosa atau pahala. Kan? Syurga atau neraka. Tapi yang the best thing adalah maknanya kita buat tu, semua buat bersungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Main sungguh-sungguh. Kan? Solat betul-betul. Puasa betul-betul. Kan? Semuanya ada kualiti. Okay? Jadi kita nak maknanya semua tu excellent. Dalam masa, sebab bila remaja ni Masya Allah kita ada kekuatan, kan, kita ada physical, maknanya Masya Allah, cuma mungkin kita lacking daripada money, kan, lacking in money, tapi maknanya kita ada physical, kita ada intellect yang cergas, maka gunakan sebaik-baiknya. Kan, kalau boleh berdakwah pakai YouTube, pakai syair, tulis sajak, kan, contohnya, buat, kan. Kalau kita boleh buat apa-apa yang kita bagi manfaat kepada orang lain. Kalau kat TikTok, kalau orang buat menari, kita sebarkan hadis-hadis sahih, kan? Maka itulah peranan kita. Gunakan sebaik-baiknya remaja ni. Okay. So Allahu'alam, saya kira itu sahaja insyaAllah perkongsian daripada saya hari ini. Okay, saya serahkan kepada Naim. Okay, jazakumullah khairan, jazak kepada Ustazah Siti Hawa binti Ahmad atas perkongsian beliau berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW mendidik remaja. Okay. Sejujurnya saya memang first invite Ustazah Siti Hawa untuk berikan perkongsian ni, dan audience dia adalah lebih kepada makcik-makcik maksudnya kita lah kan, tapi Alhamdulillah saya tengok kat sini ramai antara kawan-kawan saya sendiri yang join. Terima kasih semua untuk join, dan juga sangat dekat lah dengan kami berdasarkan apa yang Ustazah kongsikan tadi, pembahagian bagaimana Rasulullah mendidik remaja kan kepada 4 perkara, fizikal, rohani, emosi dan sebagainya tu, sangat dekat dengan kami. Dan insyaAllah daripada saya untuk yang terakhir, moga kita sama-sama dapat amalkan apa yang kita dengar daripada perkongsian Ustazah sebentar tadi, InsyaAllah. Dan keluarnya kita daripada bulan Ramadan ni menjadi insan mukmin muslim yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita tak nak jadi orang yang dicelakakan oleh para malaikat, kan. Kita tahu ada hadis tu yang menyebutkan tentang, yalah kan, Nabi amin kan sebanyak 3 kali tu kan. Tapi apa-apa pun insyaAllah kita buat yang terbaik, dan sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT atas kesilapan kita. Okay, jazakumullah khairan kepada Ustazah Hawa. Terima kasih Ustazah. Wa iyyaka Naim. Okay, insyaAllah. InsyaAllah mungkin kita boleh ambil sekejap. Okay, ambil 2 gambar. Okay. Minta Siti Musfirah untuk ambilkan gambar. Okay, kakak saya. Okay. Sihat Naim kan? InsyaAllah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay,
InsyaAllah siapa-siapa yang nak buka kamera boleh buka. Nanti hantar ke saya juga Naim. Okey, Gambar. insyaAllah. Boleh. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mari bersurai. Terima kasih. Sama.